Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel kita yang simple dan spontan ini, tuan-tuan. Nah, kalau ada yang ngam-ngam terlimpas ini channel, suka konten dia, dipersilakan mohon subscribe. Kalau mau share, sangat digalakkan. Oke lah tuan-tuan, straight to the point. Kali ini kita switch pergi politik sedikit lah, bikin analisis lah. Sebab beberapa video saya kebelakangan ini lebih menjurus kepada tentang penjelasan sejarah dan budaya. Jadi ini kali kita bikin respon terhadap situasi politik. Okey, seperti kita sudah maklum, PRN Sabah sudah selesai, kerajaan baru sudah ditubuhkan. Kita doakan yang baik-baik terhadap negeri kita. Kita doakan kerajaan baru yang telah dipilih oleh majoriti rakan-rakan kita menjadi sebuah kerajaan untuk semua. Ya, kita doakan baik-baik saja. Okey. Jadi, kita bahas tentang politik apa ini? Politik nasional. Sebab sekarang yang panas adalah politik di peringkat nasional, terutama sekali apabila membabitkan jawatan Perdana Menteri. Seperti yang kita tahu tuan-tuan, ya, saya terpaksa cakap cepat ya, sebab panjang ini nanti barang. Seperti yang kita tahu, sekarang kedudukan kerusi-kerusi di parlimen negara kita agak rapuh. Tidak ada satu pihak pun yang mempunyai majoriti mutlak. Jadi pada masa inilah pihak-pihak tertentu, pemimpin-pemimpin tertentu cuba melobi atau cuba menggunakan jalan-jalan yang unconstitutional, yang tidak menurut perlembagaan untuk mencuba nasib, orang bilang. Jadi sekarang saya akan lihat dari perspektif bagaimana kalau tiba-tiba berlaku pilihan raya dalam jangka masa dari sekarang sampai 3 tahun ke depan ini. Bagaimana, siapakah antara pemimpin-pemimpin ini yang berkemungkinan jadi Perdana Menteri ke-9. Okey, so kita akan bagi satu persatu mengikut parti ya, supaya senang kita ulas. Jadi dari parti itu kita calonkan siapa supaya senang, supaya tidak mencarut-carut. Lepas tu kita akan ulas juga kelemahan dan kekuatan dia yang membolehkan dia tercalon sebagai calon-calonnya. Macam terima Oscar, calon-calonnya. Okey. Jadi kita akan ulas itu ya. Dan insya-Allah saya tidak akan bias walaupun kita mempunyai pilihan tertentu, tapi saya akan cuba mengulas seadil-adilnya. Okeylah, kita straight to the point lah. Calon yang pertama. Calon ini nampak macam tidak masuk akal, kan? Sebab kemungkinan dia terlampau tipis, tapi seorang penganalisis politik yang baik itu akan mempertimbangkan semua kemungkinan. Jadi kita pertimbangkan. Calon yang pertama, dari yang paling lemah sampai paling kuat, dari Parti Persatuan Parti PBB, Parti Persatuan Bangsa Sarawak, begitulah lebih kurang. Parti Bumi Putra Bersatu Sarawak, PBB. PBB, jadi siapa calonnya adalah Abang Johari Tun Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak sekarang. Okey, kenapa dia termasuk dalam hal ini? Okey, pemboleh ubah dia adalah siapa tahu PN nanti masih bergabung dan tidak ada sebarang parti mempunyai majoriti mutlak. Sebab UMNO ada sana, tiba-tiba Bersatu ada sana, PAS ada sana, GPS ada sana, parti-parti dari Sabah pun ada sana, PBS Star semua. Manalah tahu, kan? Sebab Sarawak kita sedia maklum, walaupun PBB itu satu parti yang tidak mungkin bertanding banyak kerusi, tapi GPS didaftarkan sebagai satu coalition sah. Jadi 30 kerusi itu Sarawak, banyak. Jadi kemungkinan itu ada, tapi sangat-sangat remote, orang cakap sangat-sangat lemah. Okey, kita masuk pergi calon yang berikutnya. Parti Amanah Negara. Siapa calonnya? Presiden diorang lah, Ahli Parlimen Kota Raja, Muhammad Sabu. Kenapa dia boleh jadi tercalon? Sebab siapa tahu juga Pakatan Harapan masih merupakan satu coalition. Jadi di dalamnya ada Warisan, ada Amanah, ada PKR, ada DAP. Kita tidak tahu, berkemungkinan nanti dia pilih calon, dia pilih mengikut seniority, ataupun boleh jadi majoriti orang pun tidak berapa banyak, dan di faktor DAP yang mempunyai kursi terkuat dalam Pakatan Harapan, jadi dia pilih Mat Sabu. Itu kita tidak boleh tolak tepi. So ada chance tapi terlampau tipis, ya, terlampau tipis. Okey, naik sikitlah calon parti baru, Parti Pejuang. Parti Pejuang, Parti Petai. Ini parti agak susah sikit. Parti dia okey, tapi calon dia tiada sebenarnya. Tiada. Tun M tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, sangat tipis peluang dia untuk dicalonkan semula atas faktor usia. Lepas tu, anak dia, Mukris, tidak ada kaliber sama sekali. Susah. Di peringkat nasional susah. Kalau di Kedah mungkin dia boleh. Lepas tu pemimpin lain macam
Mazli Ahmad, macam siapa itu, Marzuki Yahya, diorang semua belum sampai ke level itu lagi. Jadi ini sangat-sangat tipis lah orang cakap peluang Parti Petai. Kita naik lagi sikit, Parti Keadilan Rakyat, PKR. Kenapa saya pergi letakkan dia di calon-calon terlemah, sedangkan dia punya pemimpin adalah de facto leader? Okey, ada dua calon dari parti ini, suami isteri. Presiden parti, Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, tapi sangat-sangat lemah kerana untuk menjadi Perdana Menteri seharusnya jadi lelaki, takut dia nanti ada uzur syar'i, kan? Tapi calon yang kedua, suaminya de facto leader PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, adalah calon yang berkemungkinan naik daripada fraksi PKR. Tapi tuan-tuan, keadaan ini sangat lemah sekarang kerana kegelojohan dia sendiri. Siapa suruh dia main api terlampau banyak? Kan sudah terbakar dia punya jari. Nah, jadi sebenarnya Datuk Seri Anwar yang punya kekuatan yang kuat. Parti dia kuat, terutama di Selangor dan Negeri Sembilan. Tapi dia sendiri sudah meletakkan kredibiliti dia, orang cakap in scrutiny. Pasal tindakan dia sendiri yang kurang matang. Dia ni bercakap pandai tapi bertindak kurang bijak. So saya letakkan dia bawah sikit. Atas dia adalah Parti Islam Malaysia atau PAS. Kenapa saya letakkan PAS? Sebab Datuk Hadi Awang, Parti PAS sekarang berada dalam fraksi atau koalisi Perikatan Nasional. Tan Sri Muhyiddin Yassin ada, UMNO ada, dan PAS ada. Siapa tahu dalam pilihan raya nanti ada perubahan jumlah kerusi antara lima parti besar dalam apa tu, termasuk STAR dan PBS, 6-7 lah sampai MNC dan MCA. Tiba-tiba Datuk Seri Hadi Awang dipilih. Ada kemungkinan atas faktor seniority, kerana antara semua pemimpin, Datuk Seri Hadi Awang adalah pemimpin senior. Tapi still kemungkinan dia itu tidak sampai 50% lah orang cakap. Okay? So kita naik lagi ke parti yang berikutnya, UMNO, United Malaysia National Organisation. UMNO mempunyai calon-calon yang sangat kuat dan ada 4 nama di sini, termasuk seorang outsider, seorang orang cakap yang pegang kad hitam. Okey, siapakah mereka? Okey, Datuk Seri Muhammad Hassan, tapi dengan peluang yang sangat kecil sebab di atas dia ada 3 lagi. Datuk Isyamuddin Tun Husin. Okey, Datuk Seri Isyamuddin, dia pun ada peluang kerana kita tahu setahun 2 tahun dari sekarang UMNO akan menjalankan pemilihan dan nama dia sekarang sebenarnya sedang ngetop di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO. Yang kedua, Datuk Seri Muhammad Zahid Hamidi, Presiden UMNO pada masa ini. Kalau terjadi pilihan raya dan UMNO bertindak untuk bergerak sendiri atas tiket Barisan Nasional, peluang Zahid sangat-sangat besar. Dan calon yang pertama, ini bergantung sama mahkamah sebenarnya. Kalau Datuk Seri Najib Tun Razak terbukti tidak bersalah dalam kes 1MDB, maka beliau boleh dicalonkan semula oleh UMNO dan diusung sebagai pemimpin nombor 1 diorang. Maka peluang UMNO tanpa bias, ya, saya katakan sangat-sangat besar untuk mengangkat Najib kembali ke kerusi Perdana Menteri. Sangat-sangat besar kerana dia punya karisma masih ada. Bosku itu kan, Bosku memang ada peluang. Okey, kita naik sikit ke kemungkinan yang lebih besar. Parti, jangan terkejut jeng calon-calonnya. Parti Warisan Sabah. Calonnya adalah Unity, Datuk Seri Syafiee Apdal. Kenapa saya katakan Datuk Seri Syafiee Apdal ada peluang sedangkan Abang Johari tidak ada peluang? Sebab dua-dua walaupun parti orang cakap local base, tapi parti warisan, parti-parti dari Sabah sebenarnya bebas mengembangkan sayapnya. Dulu pun PBS pernah juga bertanding di Johor. Dia letak calon India 2 orang. Dia pernah bertanding di Pulau Pinang. Dia letak Tan Sri Goh lagi jadi dia punya calon. Jadi tidak salah untuk warisan melebarkan sayapnya ke Semenanjung. Tapi kemungkinan itu boleh dicapai hanya jika berlaku kemungkinan besar yang lain, iaitu DAP memilih untuk memihak kepada warisan seperti mana PRN Sabah baru-baru ni. Sebab DAP sekarang sama PKR, hubungan diorang sebenarnya di belakang-belakang retak menanti belah. Dan untuk PAN, dia akan sentiasa mengikuti DAP kerana PAN dia lebih condong kepada DAP berbanding PKR sebenarnya. Itu yang kita tahu daripada sumber-sumber yang sumber-sumber dalaman diorang. Jadi kenapa Datuk Seri Syafiee Apdal? Pertama, karisma dia. Menjelang pilihan raya ke-15 nanti, PRU ke-15, fraksi pembangkang tidak akan ada pemimpin yang berkaliber. Mereka akan tetap mau mengusung Anwar, tapi Anwar di kalangan akar umbi diorang sebenarnya sudah tidak dipercayai. Apatah lagi di dalam kalangan pemimpin DAP. Anwar sebenarnya menjadi liability
kepada Pakatan Harapan disebabkan tindakan-tindakan dia yang kebelakangan ini. Dia ni Anwar ni ibarat kalau dia striker, harga saja mahal, banyak peluang tapi tidak boleh skor. Itulah dia. So, Datuk Seri Shafie Apdal, pemain yang biasa-biasa tapi dapat cross sikit-sikit dia heading boleh masuk itu bola. So, Datuk Seri Shafie Apdal, pertama pengalaman. Kedua, soal grassroots, kita tidak perlu bimbang. Walaupun Datuk Seri Shafie Apdal orang Sabah, tapi seperti kita sedia maklum, istrinya adalah orang Kedah. Menantu dia orang Kelantan. Dia ada banyak lagi grassroots di Semenanjung semasa dia menjadi Menteri Pembangunan Luar Bandar dulu. Apatah lagi pengalaman 30 tahun dalam UMNO sebagai ahli anggota tertinggi, majelis tertinggi. Beliau adalah anggota MT dan naib presiden UMNO sebelum dikeluarkan. Kan? Jadi peluang Datuk Seri Shafie Apdal ada. Pertaining the coalition of Pakatan Harapan, pada masa itu tidak ada pemimpin sama sekali. Karena mereka tidak boleh meletakkan Muhammad Sabu di depan. Mesti Datuk Seri Shafie Apdal atas faktor pengalaman dan karisma dia, kaliber dia. Okey, so parti mana yang nombor 1? Jujur saya cakap, tidak payah bias kita. Parti pilihan untuk menggenggam kembali kerusi ini adalah Perikatan Nasional melalui Parti Pribumi Bersatu. Sebab apa? Tan Sri Muhyiddin Yassin telah berjaya sebenarnya menunjukkan betapa beliau cut above lah berbanding dengan calon-calon lain. Semasa krisis COVID, beliau telah berjaya menangani krisis kiri dan kanan, sama ada ekonomi dengan menangani COVID itu sendiri. Lepas tu perlantikan orang-orang yang beliau lantik semua yang tip-top. Kita tidak menjangka beliau melantik seorang senator untuk Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Razif Majidin, tapi tengok lantikan tu sangat-sangat berkesan. Menteri Keuangan, Datuk Zafrul, sangat-sangat bagus. Menteri Agama, Zulkifli Muhammad Al-Bakri, tidak boleh dipertikai. So dari segi pengalaman lagi, pengalaman Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai bekas timbalan Perdana Menteri dulu dan sekarang Perdana Menteri akan memberi kelebihan. Malah kalau kita tengok keputusan PRN Sabah baru-baru ni pun sebenarnya Perikatan Nasional cuma bertanding 21 kerusi saja. Kan? Tapi dengan maneuver politik yang bagus, dia berjaya overlap BN yang di spearhead oleh UMNO pada masa itu. Dia berjaya overlap BN. Jadi orang kata trump card dia tu, kalau dia main, dia punya orang double pair pun dia boleh main dengan jalan sun saja orang cakap. Jadi ini Perikatan Nasional adalah pilihan pertama. Ada 2 nama sebenarnya dari Perikatan Nasional ya. Just in case kalau ada sesuatu berlaku, mungkin Datuk Seri Azmin Ali akan diusung. Tapi still kekuatan diorang masih kuat. Jadi kesimpulan dia, ada banyak calon, ada 3 calon utama, iaitu Perikatan Nasional, Warisan atau alias PH dan Barisan Nasional. Jangkaan saya, faktor pemboleh ubah paling kuat sekali adalah BN mungkin bertanding atas tiket sendiri dan tidak bergabung dengan PN. Kerana dia nampak pilihan raya nanti, kalau saya kasih biar PN jalan satu orang, saya lebih kuat dari dia. Itu pertimbangan BN. Jadi kalau itu pertimbangannya, undi Perikatan Nasional yang ada sekarang, undi Mufakat Nasional pecah, Shan PH kuat. Okeylah, kita tidak tahu ke depannya, wallahu alam bisawab. Tapi sebagai orang Sabah secara peribadi, kita sebenarnya mengharapkan Datuk Seri Shafie Apdal naik jadi PM yang ke-9. Boleh bah itu? Boleh bah kalau Sabahan. Okeylah. Adios.